Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Cikgu harap kamu bersedia untuk belajar matematik pada hari ini. Okey, baiklah, tajuk kita hari ini adalah jisim. Okey, tema dia adalah sukatan dan geometri. Okey, seterusnya. Okey, standard kandungan kita pada hari ini adalah 6.2 jisim. Okay, standard pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah 6.2.1 mengenal unit jisim. 6.2.2 menimbang objek dan 6.2.3 menganggar objek. Baiklah. Objektif kita pada hari ini adalah murid dapat menulis dan mengenali dua unit ukuran jisim iaitu gram dan kilogram. Yang kedua, menimbang sekurang-kurangnya 4 objek dengan betul. Yang ketiga, menganggar sekurang-kurangnya 4 objek dengan betul. Baiklah, kita imbas kembali topik jisim ni pada tahun 1 yang dulu, tahun lepas. Kamu telah belajar tentang jisim. Yang pertama perkataan yang kamu belajar adalah berat dan ringan. Okey. Okey, jom kita kenali jisim. Baiklah. Jisim ni terbahagi kepada dua. Okey, kita belajar yang pertama dahulu. Yang pertama unit dia adalah gram. Okey, dalam simbol gram ni dia kita cuma tulis huruf G. Kita ambil yang di depan ini sahaja sebagai simbol. Okey. Unit kita adalah gram. Dan ini simbolnya adalah huruf G. Kita tulis huruf G sahaja. Okey, untuk makluman, gram ni adalah untuk mengukur ataupun menimbang objek yang ringan. Kita lihat benda-benda yang ringan, kita menggunakan ukuran gram untuk berat. Jisim ni maksudnya berat. Okey, yang kedua adalah kilogram. Kilogram, okey, kita nak tulis dia. Okey, kita akan ambil nombor K, kita akan tulis K, huruf K ni dan tak nampak kan? Okey, kita ambil K dan G. Jadi, kita nak tulisnya, cara kita tulis adalah kg. K dan huruf G. Kilogram ni untuk kita menimbang objek yang berat, yang kita nampak berat, kita guna lebih sesuai menggunakan penimbang kilogram. Okey, kita kenali simbol gram dan kilogram seperti cikgu cerita tadi. Okey, yang pertama kita lihat, okey, jisim susu tepung ini 1 kilogram. Kilogram ni dia dah tulis yang panjang. Kita ringkaskan sebenarnya. Okey, roti ini jisimnya. Jisim ni maksudnya berat. Beratnya 400 gram. Okey, macam mana kita nak tulis secara ringkas? Okey, 400 gram ditulis. Kita lihat, kita tulis balik. Maksudnya di sini 400, kita salin balik nombor 400. Cuma yang ini gram kita tulis penuh. G-R-A-M, gram penuh. Tetapi yang ini kita cuma tulis simbolnya sahaja. Kita buat ringkasan. Kita tulis simbol sahaja. Jadi kita letak G. Tadi kan kita salin balik, maksudnya di sini 400 gram ditulis 400 gram, kita ambil, kita salin balik 400, 4 sifar-sifar dan cuma ambil huruf di depan tu sahaja iaitu G. Simbol gram adalah G. 400 gram kita sebutlah gram. Okey, yang kedua dia kata 1 kilogram. Jadi untuk mengenali simbol dia, kilogram ni kita tulis 1 dan K dan G. Menandakan 1 kilogram. Gram ni untuk penimbang yang untuk menimbang objek-objek yang ringan, dan kg ni lebih kepada benda-benda yang berat. Kita lihat latihan yang di bawah ni. Okey, ini
ulang kaji saja. Dia kata 450 gram ditulis 450 G. Nampak tak? 450 disalin balik. Cuma perkataan gram ni dia tukar kepada simbol G sahaja. Okey, yang ini 120 gram. Kalau sini 120 gram, kita salin balik 120. Okey, G ni, gram ni kita ambil huruf G sahaja. Dah selesai. Inilah simbol dia. Okey, 3 kilogram. Jadi kita salin balik 3 dan ambil K, huruf K, dan gram kita ambil G, huruf G. Jadi bila disebut 3 kg, ringkasan. Okay, next. Kita belajar senggatan. Okay, sebenarnya penimbang dia banyak je jenis. Kalau perasan lah. Tapi aku nak lihat lah. Muka penimbang. Ini kita panggil sebagai muka penimbang. Ini sebagai muka penimbang. Okay, dalam muka penimbang ni, dia ada dah kata kunci diberikan. Kita tengoklah. Maksud kalau dia letak G kat sini, maksudnya penimbang ini adalah penimbang gram. Okey. Sekarang ni awak belajar senggatan dia. Okey. Senggatan dia, tengok ini kita panggil sebagai senggatan. Dari sifar pergi ke satu tempat ni bermaksud berapa banyak ni? Berapa satu senggatan ini mewakili 50 gram. Setiap senggatan ni nak pergi ke sini, ke sini pun 50. Ke sini pun 50. Itu maksudnya setiap senggatan 50 gram. Okey, kita lihat pula yang kedua. Dia kata yang pertama ini pun kita panggil sebagai, kita panggil apa tadi? Muka penimbang. Dan yang kedua kita akan lihat simbol yang ada pada muka penimbang tersebut. Kalau diletak G bermaksudnya ini adalah penimbang khusus untuk gram. 1 gram. Biasa kita gram kan. Kita bakukan sikit. Kita lihat pula senggatan dia. Sifar ke satu senggatannya mewakili, kita ambil ini sebagai satu perwakilan dia. Maksudnya setiap senggatan adalah 100 gram. Okey, cuba yang ini. Ini adalah penimbang apa? G tadi adalah gram. Okey, kita lihat dari sifar pergi ke sini. Berapa senggatan dia? 100. Sini ke sini pun sebenarnya 100. Jadi 200. Jadi tetap juga satu senggatan dia adalah 100 G. Okey, kita nak guna simbol sahaja G. Okey, next kita lihat. Sifar ke satu senggatan dia adalah 1. Lihat bezanya. Tadi ada di muka depan dia ada G. Yang ini dia letak kg. Maksudnya penimbang kilogram. Jadi satu senggatan. Setiap satu senggatan mewakili 1 kg. Okey. Lihat pula. Nyatakan, ini kita cuba buat latihan. Nyatakan unit jisim yang sesuai gram ataupun kilogram. Gram ataupun kilogram. G ataupun kg. Okey, kita lihat. Durian. Kita tahu durian ni berat. Jadi durian ni berat. Jadi tak sesuai lah kita guna gram G. Jadi cikgu cakap tadi untuk benda-benda yang berat kita menggunakan unit ukuran jisim kilogram. Okay, jadi sini kita tulis kg. Okey. Okay.
G. Okay. Lobak. Lobak tak mustahil kan? Mustahil lah dia letak berat. Jadi kita ambil lobak ni secara logikalnya adalah ringan. Jadi kita ambil unit gram. Okey, kita letaklah 300 gram. Ingat, cuma gram ni untuk ukuran yang untuk timbang benda-benda yang ringan. Sesuai untuk yang ringan. Kata kunci dia. Ringan. kg pula untuk menimbang objek yang berat. Jadi awak perhatikanlah mana satu berat, mana satu ringan. Guna logik akal kamu. Okey. Cupcake. Cupcake of course lah dia unit gram sebab dia adalah objek yang ringan. Okey, tulis simbol bagi unit jisim di bawah. Disuruh awak tulis simbol. Maksudnya simbol ni sama ada istilah simbol ni sama ada awak guna gram atau kg. Itu maksudnya simbol. Itu maksudnya simbol. Okey, kita lihat 100 gram. Awak ambil je lah. Automatically awak tulis nanti satu sifar G. Faham? 700 gram, awak ambil balik perkataan tu, awak tulis balik nombor 700 dan ambil yang ke depan ni. Simbol G. Kan senang. Dan yang C pula, dia kata 3. Awak tulis 3. Bila kata kilogram, automatiknya awak tulis 3 kg. Okay. Timbang jisim objek. Okey, kita lihat ini pernyataan ini dalam buku teks kamu. Sebelum timbang objek, pastikan jarum penimbang tunjuk sifar. Okey, apa-apa pun jarum ini kita panggil sebagai jarum. Ini jarum ni, ni jarum yang cikgu tunjuk ni, ini kita panggil sebagai jarum. Yang kedua, mesti kedudukannya jarum tersebut adalah bermula daripada sifar. And then kamu nak tulis nanti, sila lihat simbol. Ini kita panggil simbol. Muka ni, penimbang ni. Ada simbol G. Jadi, okay, nak kira, kita nak lihat dah. Kita timbang apa? Kita lihat dari sifar. Kita cari jarum. Cari jarumnya berhenti di mana. Nampak tak dia berhenti? Dia berhenti pada nombor 800. Ini kan letak 800 je. Kalau nak tulis, awak letaklah sini 800. Okey, yang kedua, kita lihat unit jisimnya. Di sini, di muka penimbang ni, unitnya adalah gram. Jadi, awak letak gram. G sahaja. Sama juga, okey, yang kedua ni dia timbang limau. Dah dinyatakan 2 kg. Yang pertama tadi, tips dia yang pertama, mesti mula dengan sifar. Jarum ni mesti kedudukannya mesti betul-betul tepat pada sifar. Yang kedua, awak lihat, perhatikan simbol yang pada simbol. Maksudnya, kena lihat simbol. Pada muka jam, simbol dia merujuk kepada apa? Okey, simbol dia gram lah. Kalau dia letak kg, so kita letak kg. Yang ketiga, kena perhatikan jarum itu berhenti. Yang ni, dia berhenti pada nombor 2. So, tulislah 2 simbol kg. Itu sahaja, mudah. Okey, kita lihat. Sebut jisim objek. Okey, yang pertama tadi kita lihat. Okey, kita nampak tak? Ini unit dia gram. Ini penimbang dia dah bergerak. Jadi, dia tidak terletak pada sifar jarumnya. Okey, yang pertama kita lihat unitnya. Yang ketiga kita lihat jarumnya berhenti pada nombor apa? Ini nombor 4.
ratus. 4 sifar unitnya gram. Jadi letaklah G 400 gram. Next, terlihat jarumnya berhenti pada nombor 4. Berat labu ni 4. 4 apa? Lihat balik. Yang cikgu bulatkan ni. Dia adalah unit ataupun simbol kg. So, letaklah selepas nombor 4, unit simbolnya adalah kg. 4 kilogram. Berat labu adalah 4 kilogram. Okay, next ni mangga. Kita lihat yang pertama dia apa? Jarum dia berhenti pada angka 600. 600 apa? Okey, lihat nampak tak sini? Yang kedua kita lihat unitnya. Simbolnya adalah gram. Dah selesai kita menimbang objek. Okey, anggar. Anggar ni maksudnya apa? Kita agak-agaklah berat sesuatu objek. Okey, jisim sebiji ciku ini 60 kilogram. Tengok ni, dia dah timbang dah. Maksudnya satu senggatan ni mewakili 10. Sampai ke sini 100. Senggatan ni kecil ni. Saya anggarkan jisim ni 2 biji ciku lebih kurang 110 gram. Dia tak tahu berat ni yang sebenar. Dia anggar sahaja. Lepas tu dia kata anggaran itu hampir tepat. Jisim sebenar ialah 120 gram. Itu sebenarnya anggaran. Jawapannya sama ada tepat kamu teka ataupun tidak, bergantung kepada objek yang kamu lihat. Okey, lihat sekarang ni. Jika plastisin yang akan dibuat model gajah ialah 300 gram, anggarkan jisim model gajah ini. Disuruh awak anggarkan. Awak agak-agaklah kalau besar ni dah ni, berat ni, tinggal ada lebihan pula, mungkin dia akan kurang daripada 300. Okey. Contohnya awak teka, mungkin cikgu berat dia 150 gram. Awak letaklah 150 gram. Jadi nak tahu ukuran yang sebenar nanti, berat yang sebenar, kamu kena timbang objek tersebut. Contohnya dia dah timbang objek ni. Objek ni 200 gram. Ini adalah timbangan yang tepat. Anggaran ni kita agak-agak je jawapan dia. Kita anggarkan secara logikal. Tak mungkinlah kita nak letak kg. Kalau letak kg memang of course lah salah. Sebab apa? Unit dia cuma gram. Okay, jom kita bincang buku aktiviti matematik muka surat 129 dan 130. Ada 3 nanti latihan yang cikgu berikan. Yang pertama, dia kata tulis simbol gram atau kilogram. Tulis simbol gram. Kena baca soalan. Dia kata nak gram ataupun kilogram. Ini simbol dia. Lihatlah 2 kilogram. Bermaksud 2, awak cuma tulis perkataan K dan G. kg. Bila dia kata 680 gram, so awak ambil perkataan nombor gram sahaja. Nampak tak? 90 gram, ambil huruf G sahaja, simbol. Okey, tulis, dia kata tulis unit jisim yang sesuai. Unit dia apa tadi? Kita dah belajar dah, gram atau apa? Kilogram. Itu sahaja yang dia nak. Jadi tak payahlah lebih-lebih. Okey, kita lihat roti ni. Logik ke? Roti ni berat dia 400 kilogram. Berat tu 400 kilogram. Tak logik kan? Jadi kita ambil simbol yang ringan. Kan cikgu dah cakap tadi, G untuk simbol yang unit untuk mengukur atau untuk menimbang objek yang ringan. R untuk ringan. Cikgu bagi ni ringkasan. Kilogram ni untuk objek yang berat. Awak nak angkat pun awak tak larat. Itu berat. Okey, tengok ni. Ini limau. Limau apa? Limau bali. Limau bali logikalnya 2 kilogram. Patutnya awak tulis ni tadi. Cikgu silap ya. Sekejap. Cikgu tulis semula. Okey. 2 kg. Okey. Minyak masak. Minyak masak of course lah. Biasanya
ukuran berat dia, jisim dia, berat dia adalah dalam kilogram. Ubat gigi 50 kilogram? Oh, bukan. Biasanya ringan, objek yang ringan, gram. Okey, padankan nilai satu senggatan pada muka penimbang. Kan cikgu cakap tadi kan, dari sifar pergi ke sini je kata kunci dia. Dia kata 1. Maksudnya 1 apa? Lihat pula simbol. Dia kata 1 kg. Ambil ni 1 kg. Mana 1 kg? Awak gariskan, dah jumpa. Gariskan, jumpa dah kan? Okey, next. Unit dia gram. Satu senggatan mewakili 100 gram. Okey, awak ambil ni. Dah jumpa, gariskan. Next. Sifar 20. Bermaksud 20 gram. Yang kat bawah pula. Tengok, jangan keliru pula. Dia bukan ke sini dia ke sebelah kiri bertentangan. Bermaksud dia adalah 10 kilogram. Satu senggatan dia 10 kilogram. Okey, next, tulis jisim objek. Tadi cikgu nak buat sikit je sebagai panduan untuk kamu. Yang pertama tadi, awak tulis jisim objek, awak lihat apa? Di mana jarumnya berhenti? Dia berhenti pada angka 800. Cikgu dia berhenti 800. Jadi awak tulis 800 dulu. Lepas tu awak tulis unit. Simbol dia apa? Gram. Tulis je lah gram. Tak susah. Next, yang kedua dia kata 2. Okey, jarumnya berhenti pada angka 2. 2 apa? Next, kita lihat simbolnya. Dia kata kg. Jadi awak tak payah dah nak fikir banyak. Tulis je. K dan huruf G. kg. Sama. Ni unit dia kg. Jadi berat ayam ni 3 kilogram. Okey. Apa lagi? Ni buah cempedak. Okey, lihat dia berhenti pada angka 4. Okey. Simbolnya adalah kg. Perhatikan simbol dia. Itu sahaja yang perlu awak laksanakan. Buat dan laksanakan tugasan awak. Lihat yang pertama, lihat jarum. Yang kedua, lihat simbol yang digunakan. Sama ada gram ataupun kilogram. Jadi, E, F, G, H, I. Cuba selesaikan. Okay, kita lihat latihan muka surat 131. Yang ini cikgu nak awak buat soalan 1 sahaja. Aktiviti 1 sahaja. Soalan nombor 1. A, B, C, D, E dan F. Yang ini menganggar. Dia kata tandakan betul jisim anggaran yang sesuai. Okey, kita lihat cupcake. Sesuai tak dia 500 gram? Oh, beratnya. Jadi, ni 50 gram. Jadi, secara logikalnya, jawapannya adalah 50 gram. Okey, B pula. Ni lollipop. Tak adakah berat dia 2 kilogram ataupun 20 gram? Gram untuk unit ukuran yang jisim yang ringan. Kg untuk jisim yang berat. Of course lah lollipop ni ringan. Jadi kita anggarkan beratnya adalah 20 gram. Okay, lihat lobak pula. 5 je ni. Lobak, adakah dia berat dia 10 kilogram? Berat 10 kilogram ni sama dengan sekampit beras. Biasa kita beli dekat Tesco kan, yang besar sikit tu kan. Berat dia 10 kilogram. Ataupun 1 kilogram. Takkanlah berat ni sampai 10 kilo. Kecuali dia letak bungkusan yang banyak. Itu logik lah 10 kilogram. Jadi of course lah 1 kg. Aiskrim awak boleh lihat sama ada berat dia 120 gram ataupun 12 kilogram. Takkanlah berat ni 12 kilogram. Mampu ke kamu nak makan, nak pegang berat aiskrim tu 12 kilogram. Of course lah jawapan dia 120 gram. Ini kamu buat sendiri. Kacang gajus. Adakah berat dia 60 gram ataupun 6 kilogram?
Ini berat beras sama ada 40 gram ataupun 40 kilogram. Cuma kena ingat gram untuk objek yang awak rasa ringan. Objek yang ringan saja. Awak tahu ringan dan berat tu apa kan? Ringan. Yang kedua, kg ni untuk unit ukuran objek untuk jisim yang berat-berat. Yang awak perlukan tenaga untuk angkat dan bawa. Okey. Baiklah, jumpa lagi pada minggu hadapan. Selamat melakukan tugasan yang diberikan dan jangan lupa hantar untuk tujuan semakan. Okey, bye. Assalamualaikum.